Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 11 Disember 2020. Kerajaan negeri akan mempergiatkan program Mini Estate Sejahtera Message di kawasan luar bandar berikutan keberkesanannya dalam membantu rakyat keluar dari kepompong kemiskinan sejak ia dilaksanakan pada 2013. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata, program Mesej Kendalian Lembaga Kemajuan Tanah Sabah SLDB terbukti berjaya mengubah taraf hidup sekaligus meningkatkan sosioekonomi masyarakat luar bandar menerusi pelbagai inisiatif termasuk tanaman pertanian dan perladangan. Katanya SLDB akan membantu penduduk kampung memajukan tanah mereka dengan penanaman kelapa sawit selain turut disediakan kemudahan asas seperti rumah, bekalan air dan elektrik. Program Mesej telah dilaksanakan di 52 kampung seluruh Sabah. Setakat ini 295 orang menyertai program itu. Datuk Dr. Joakim yang juga Wakil Rakyat Kundasang berkata demikian ketika melakukan lawatan kerja ke Kampung Mansalu Ranau. Mengambil contoh program Mesej di Kampung Mansalu Ranau, beliau berkata 20 peserta program Mesej Kampung Mansalu dan Kampung Karagasan Ranau mampu menjana purata pendapatan antara RM950 hingga RM1,500 sebulan. Seterusnya, perkembangan COVID-19 di Sabah, saringan COVID-19 secara besar-besaran telah dibuat selama 2 hari di Pusat Tahanan Sementara PTS Manggatal yang berakhir semalam. Hasil saringan tersebut dijadual diketahui hari ini dan akan menyumbang kepada pertambahan statistik kes baru COVID-19 di daerah Kota Kinabalu. Menurut kenyataan media Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, Sabah mencatatkan 274 kes positif baharu COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 31,534 kes. Kota Kinabalu mencatatkan jumlah kes baharu tertinggi iaitu 67 kes, diikuti Lahadatu 66, Sandakan 38 dan Tawau 34. Sebanyak 116 kes atau 42.3% daripada kes baharu adalah berpunca dari saringan kontak rapat di 14 daerah. 100 kes dari saringan kluster sedia ada, saringan bergejala 36 kes, saringan komuniti 12 kes dan 10 kes lain-lain kategori. Datuk Masdi berkata, 2 kes kematian dicatatkan iaitu masing-masing 1 di Keningau dan Sandakan. Manakala seramai 265 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh 28,690 orang. 1,857 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 640 orang di hospital dan 1,217 orang di PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam ICU ialah 63 orang dan 20 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Setakat ini, sebanyak 289,331 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Langkah kerajaan membenarkan kemasukan pelancong dari Brunei ke Sabah akan mempercepatkan lagi usaha pemulihan industri pelancongan negeri yang terjejas teruk akibat penularan COVID-19. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Jafri Arifin yakin pengusaha industri pelancongan Sabah telah bersiap sedia menerima kemasukan pelancong dalam dan luar negara, khususnya dari Brunei dengan menyediakan pelbagai protokol dan prosedur kesihatan serta keselamatan yang telah ditetapkan. Mengikut statistik pelancongan Sabah, jumlah pelancong dari Brunei meningkat daripada 56,259 orang pada 2018 kepada 78,605 orang tahun lalu. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media di Kota Kinabalu. Rabu lalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Masdi Manjun mengumumkan Majlis Keselamatan Negara bersetuju dengan cadangan Kerajaan Negeri untuk membenarkan pelancong dari Brunei memasuki Sabah. Mengulas lanjut, Datuk Jafri menjelaskan keputusan berkenaan diambil selepas negara jiran itu tidak mencatat sebarang kes positif COVID-19 sejak 7 bulan lalu sekaligus dikategorikan sebagai negara hijau. Dalam pada itu, rakyat tempatan digesa memanfaatkan cuti hujung minggu dengan menerokai dan menikmati destinasi-destinasi menarik di dalam negara khususnya di Sabah bagi merancangkan lagi ekonomi pelancongan domestik.
Apa yang paling penting dalam norma baharu? Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Mengapa? Penjarakan sosial boleh mengelakkan sentuhan antara satu sama lain. Wabak COVID-19 boleh merebak melalui titisan cecair daripada batuk, bersin ataupun nafas individu dijangkiti. Pastikan anda menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Jika membuat pembayaran di kaunter, gunakan kemudahan elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit atau e-wallet. Adakah anda tahu siapa pembawa virus COVID-19? Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Lama juga kami macam terjejas yang baru-baru ni kan, macam baru yang bulan Mac tu kami ada 3 bulan tidak buka kedai di sini. Lepas tu yang baru-baru ni kami hanya mula berniaga ni yang Disember ni baru boleh berniaga. Jadi kami kena bayar sewa apa semua, jadi terpaksa menggunakan duit yang sendirilah. Jadi sekarang kalau boleh bantuan-bantuan tu diutamakan kepada peniaga-peniaga lah. Begitu juga orang awam. Saya haraplah kerajaan sekarang ini akan memberi peluang kepada anak-anak muda sekarang ni yang perlu pekerjaan, terutama sekali kepada orang yang graduate ni kan, kebanyakan mereka yang kehilangan kerjaan, sudah kerja, kemudian orang yang baru yang ada pengalaman yang ada graduate ni diberi peluang pekerjaan kepada mereka. Pihak kerajaan hari ini agar dapat membantu belia-belia dari yang terjejas. Dari segi diberhentikan kerja, ada yang belum mendapat kerja pun, harap-harap pihak kerajaan negeri yang hari ini ada agar dapat memberi ruang dan peluang dari segi ekonomi. Harap-harap bajet ini lebih kepada kepentingan rakyat keseluruhannya lah. So tolong tengok ke bawah kepada peniaga kecil, kepada kontraktor yang kecil-kecil, ambil perhatian, kalau boleh bantu. Mudahkan urusan terutamanya daripada segi pengurusan lah. Dan harap bajet ini dapat memberi manfaat kepada semua rakyat. Berita Pagi Sabah, Pejabat Kerajaan Persekutuan Sabah akan memastikan program pembangunan serta dasar-dasar persekutuan dapat dilaksanakan dengan kerjasama kerajaan negeri untuk manfaat rakyat Sabah. Ini sekaligus menyelaras bersama projek pembangunan persekutuan seiring keperluan rakyat di negeri ini. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Noor berkata pihaknya akan menumpukan aspek infrastruktur serta utiliti melibatkan bekalan air dan bekalan elektrik dilaksana dengan baik. Yang penting adalah semua dasar-dasar ataupun segala projek itu adalah untuk kesejahteraan rakyat negeri Sabah. Jadi kalau lambat projek itu, terlewat salah satu projek laksanakan, maka yang mendapat orang kata kesannya adalah daripada rakyat itu sendiri. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan rasmi terhadap Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji J. Noor di Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah PPNS, Kota Kinabalu. Kunjungan tersebut antara lain bertujuan memperkenalkan pelantikan Timbalan Setiausaha Persekutuan Sabah yang baharu, Dr. Moharir Kamarudin menggantikan Yahya Sulaiman yang dinaikkan pangkat Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia di Putrajaya. Dr. Moharir Kamarudin sebelum ini memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Aman Palestin AP Sabah tidak terkecuali menyalurkan sumbangan kepada mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 menerusi program Tabung Perwira 2.0. Golongan berkenaan disalurkan sumbangan bernilai RM150,000 hasil sumbangan orang ramai. 2,200 ketua isi rumah KIR dari 14 daerah di Sabah yang terjejas akibat pandemik COVID-19 mendapat manfaat menerusi bantuan bakul makanan dan susu tepung bayi kendalian AP Sabah itu.
yang melibatkan dana keseluruhan bernilai RM150,000 hasil sumbangan orang ramai menerusi tabung perwira COVID-19 2.0. Pengurusi AP Sabah Jumriati Abdullah ketika dihubungi RTM berkata agihan bantuan bakul makanan itu telah dan sedang dilaksanakan secara berperingkat di beberapa perkampungan di kawasan luar bandar bermula 18 November lalu. Antaranya di daerah Tawau, Semporna, Ladatu, Kinabatangan, Pitas, Kota Marudu, Telupit, Beluran, Sandakan dan daerah Keningau dan Ranau. Sementara itu bagi kawasan pantai barat Sabah pula akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh terdekat ini. Misi kemanusiaan itu dilaksanakan AP Sabah dengan kerjasama Kelab Perwira, Relawan Muda, Yayasan Maghrifah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh menyalurkan sumbangan dengan memilih pakej RM100 untuk satu bakul makanan atau sumbangan seikhlas hati. Sebarang pertanyaan boleh hubungi AP Sabah di talian 019-885-2165 atau layari laman sosial Facebook Aman Palestin Sabah. Sekian Berita Pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Palawan. Salam hormat.